Hai, saya Hazwani. Hai, saya Shikin. Hai, saya Sharifah. Mari kita lihat elemen yang berkaitan dengan right to vote and be elected. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan hak dan tanggungjawab. Bagi memahami topik ini dengan lebih lanjut, kita akan belajar mengenai demokrasi dan pilihan raya. Sistem pilihan raya di Malaysia. Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen di samping mengekalkan sistem raja berperlembagaan. Di peringkat negeri pula, Sultan atau yang dipertua negeri merupakan pemerintah berperlembagaan bagi negeri-negeri berkenaan. Mengikut perlembagaan persekutuan, tanggungjawab untuk mengadakan pilihan raya untuk Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri terletak pada Suruhanjaya Pilihan Raya. Apa pula yang dimaksudkan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya? Keanggotaan Perkara 114 Perlembagaan Persekutuan. Suruhanjaya Pilihan Raya dianggotai oleh seorang pengerusi, seorang timbalan pengerusi dan 5 orang ahli. Anggota-anggota Suruhanjaya dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Seseorang anggota Suruhanjaya Pilihan Raya memegang jawatan sehingga berumur 66 tahun. Apabila hilang kelayakan, pada bila-bila masa beliau mesti meletakkan jawatannya melalui surat yang ditujukan kepada Yang di-Pertuan Agong. Tidak boleh dipecat daripada jawatan kecuali atas syur tribunal yang ditubuhkan. Yang di-Pertuan Agong boleh memecat jawatan mana-mana anggota Suruhanjaya Pilihan Raya jika anggota tersebut seorang bankrupt yang belum lepas atau melibatkan diri dalam apa-apa jawatan atau pekerjaan berbayar di luar tugas jawatannya atau ahli mana-mana majlis parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Saraan di bawah peruntukan parlimen yang dipertanggungjawabkan pada kumpulan wang disatukan. Parlimen juga membuat peruntukan bagi terma jawatan. Seterusnya, fungsi utama Suruhanjaya Pilihan Raya. Yang pertama, membuat kajian dan persempadanan semula bahagian pilihan raya parlimen dan negeri tidak kurang 8 tahun dari tarikh persempadanan semula yang terdahulu. Yang kedua, menjalankan urusan pendaftaran pemilihan dan semakan daftar pemilih. Dan yang ketiga, menjalankan pilihan raya umum untuk Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri dan menjalankan pilihan raya kecil sekiranya berlaku kekosongan. Pendaftaran pemilih. Seseorang itu mestilah mendaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya sebelum dia boleh mengundi dalam pilihan raya bagi Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Seseorang itu layak mendaftar sekiranya warga negara Malaysia berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tarikh kelayakan, seorang penduduk di mana-mana bahagian pilihan raya di Malaysia, tidak hilang kelayakan.
Hilang kelayakan pemilih. Seseorang pemilih akan hilang kelayakan sekiranya pada tarikh kelayakan ditahan kerana tidak siuman atau sedang menjalani hukuman penjara atau sebelum tarikh kelayakan telah didapati bersalah dan dihukum mati atau penjara untuk tempoh melebihi 12 bulan dan masih menjalani hukuman pada tarikh kelayakan atau telah didapati bersalah di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 atau telah memperoleh kerakyatan asing. Kelayakan calon. Seseorang itu layak menjadi calon dalam mana-mana pilihan raya jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, warga negara Malaysia dan bermastautin di negara ini. Yang kedua, berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada hari penamaan calon. Dan yang ketiga, tinggal di negeri di mana dia akan bertanding. Sebaliknya, seseorang calon akan hilang kelayakan jika dia telah didapati atau diisytiharkan tidak siuman, didapati dan belum dilepaskan bankrupt, memegang jawatan berkepentingan, Office of Profit, elemen-elemen penting pilihan raya, bahagian pilihan raya, pemilih, calon, proses pilihan raya, rumusan proses pilihan raya. Peringkat pertama, pengeluaran RIP. Peringkat kedua, penamaan calon. Peringkat ketiga, kempen pilihan raya. Peringkat keempat, pengundian. Peringkat kelima, penjumlahan rasmi undi dan pengumuman. Dan akhir sekali, keputusan pilihan raya. Jenis-jenis pengundian di Malaysia. Terdapat 3 jenis pengundian di Malaysia. Yang pertama, pengundian biasa melibatkan pemilih-pemilih biasa yang akan mengundi pada hari yang ditetapkan sebagai hari mengundi. Yang kedua, pengundian awal bagi anggota tentera dan pasangan serta anggota polis dan pasangan Pasukan Gerakan Am PGA. Yang ketiga, pengundian pos melibatkan pengundi tidak hadir. Sekian, terima kasih.